أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita, memanjangkan umur kita dan mengurniakan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang dikurniakan itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita termasuk dalam golongan orang yang bersyukur. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan lagi nikmat kurniaannya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung lagi pengajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, dengan buku terjemahan atas nama Jalan Pintas Meraih Hidayah. Masih lagi berkenaan dengan prinsip yang pertama, iaitu mengenai zat Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali berkaitan dengan zat ini, yakni Allah itu tempat bergantung, yakni berhajat tanpa ada yang menyainginya. Yakni Allah Subhanahu wa taala itu tempat bergantung segala makhluk dan tidak ada yang menyaingi, dengan arti tidak ada yang lain lagi sebagai perkongsian, yang berkongsi. Sama ada yang membantu ke, yang menolong ke, yang berkongsi ke, tak ada. Bahawa perlu menjadi keyakinan kita bahawa zat Allah Ta'ala itu tempat bergantung segala makhluk. Hanya dia, tidak ada yang lain lagi. Di dalam Al-Quran disebut Allahus Samad. Allah itulah tempat bergantung segala makhluk. Inilah hakikat yang perlu kita faham dan perlu kita yakini secara keyakinannya. Cuma macam seperti yang sudah dijelaskan dulu, secara kehidupannya, dalam penghayatan hidupnya, maka kita bergantung kepada makhluk atas kefahaman dan keyakinan yang betul, maka itu tidak menjadi masalah. Kita bergantung kepada obat dengan kefahaman obat itu menjadi sebab. Yang dengan sebab itu Allah Ta'ala mendatangkan kesembuhan. Jadi itu tidak menjadi halangan dan tidak bertentang dengan hakikat keyakinan kita bahawa Allah lah tempat bergantung. Kita mengharapkan bergantung kepada pertolongan orang dengan kefahaman yang betul, kefahaman dan keyakinan yang betul bahawa orang yang tempat kita bergantung tu sebagai sebab kepada pertolongan. Dan dia pada hakikatnya tak boleh nak buat apa-apa juga. Tapi Allah Ta'ala telah mengatur alam ini dengan undang-undang sebab musababnya. Jadi bila kita bergantung kepada makhluk atas kefahaman dan keyakinan itu tidak mengapa, tidak menjadi satu kesalahan.
yang diesakan tanpa tandingan. Yani zat Allah Ta'ala itu yang Maha Esa, bahawa tidak ada yang lain lagi dah. Tandingan ni maksudnya yang serupa dengan dia, yang seumpama dengan dia, tidak ada. Bahawa zat Allah Ta'ala itu Maha Esa, tidak ada yang lain lagi. Kemudian Maha terdahulu tanpa awal. Yani zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada permulaannya. Disebut sebagai Maha terdahulu tanpa awal. Ini bahasa ungkapan, bahasa mudah kita. Yani zat Allah Ta'ala itu tidak ada permulaannya. Berbeza dengan zat segala makhluk. Apa saja makhluk, nama saja makhluk, mesti ada awal mulanya, mesti ada titik permulaannya. Jadi satu-satunya zat yang tidak ada permulaannya ialah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, tak kiralah syurga ke, neraka ke, malaikat ke, arash ke, kursi ke, lauh mahfuz ke, langit bumi ke, manusia ke, semua tu selain daripada Allah, yang selain daripada Allah itulah yang dinamakan makhluk itu, mesti ada titik mula dia, awal permulaannya. Jadi itulah yang perlu menjadi kefahaman kita dan keyakinan kita, bahawa satu-satunya zat yang tidak ada permulaannya hanyalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azali tanpa permulaan, ini perkataan lain yang diguna pakai untuk menjelaskan perkara yang sama jugalah, iaitu zat Allah Ta'ala bersifat azali dengan arti tidak ada permulaannya. Ini ungkapan yang berbeza, tapi maknanya secara umumnya sama atau lebih kurang. Nak menyatakan bahawa zat Allah itu tidak ada permulaannya. Jadi digunakan perkataan azali tanpa permulaan. Baik. Kemudian sentiasa ada tanpa akhir. Antara perkara yang perlu kita faham dan yakin tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, iaitu Allah Ta'ala itu kewujudannya itu berterusan dengan arti tidak ada pengakhirannya, tidak ada titik kesudahannya, tidak ada berakhirnya, tidak. Adapun selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka kewujudannya selain daripada ada titik permulaan dia, ada mula dia tu yang dengannya dinamakan makhluk kerana diciptakan, kerana ada permulaannya, dan dia berakhir. Berakhir dengan arti berakhir ataupun ada potensi berakhirnya itu. Maka di sinilah kadang-kadang berlaku kekeliruan sikit berkenaan dengan syurga neraka yang dikekalkan Allah. Jadi perkara seperti ini perlu kita fahami supaya tidak berlaku salah faham dan pertembungan berlawang dalam keyakinan kita bahawa syurga neraka itu kekal bahasa percakapan. Jadi jangan sampai bila kita kata syurga neraka itu kekal, lepas tu Allah Ta'ala pun kekal, jadi bukan Allah Ta'ala sajalah yang kekal. Ni bahasa ni. Bahasa ni kena ada kefahaman yang baik. Bahawa bila dikatakan syurga neraka itu kekal, hakikat sebenarnya bahasa betul dia tu, syurga neraka itu dikekalkan. Sedangkan diri sendiri itu bukanlah bersifat kekal secara hakiki. Cukup faham. Bila kita faham hakikat tu, maka tak timbullah dua benda yang kekal. Lalu bila sebut dua benda kekal, lalu syirik kita. Jangan. Ini penggunaan bahasa saja. Dalam kefahaman keyakinan kita, hendaklah kita faham dan yakin yang maha kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki. Yang lain daripada Allah tidak kekal. Lalu bagaimana syurga neraka tadi itu? Dikekalkan. Itu bahasa dia. Sedangkan diri sebenarnya itu tidak kekal. Tapi Allah Ta'ala mengekalkan dia. Jadi dia itu dikekalkan, sedang dalam keadaan bukan sifat asal dia. Kekal. Bila kita faham gitu, cukup.
Maka tak timbul dah ada dua yang kekal. Allah Ta'ala kekal, syurga neraka pun kekal juga. Tak timbul benda tu. Abadi, tanpa kesudahan. Yang ni zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat abadi. Ini perkataan lain. Perkataan lain yang kita pakai, maknanya secara umumnya samalah. Nak menyatakan Allah Ta'ala itu tidak ada kesudahan. Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat abadi. Abadi dengan arti tidak ada perakhiran, tidak ada kesudahan, tidak akan berakhir, tidak akan binasa, tidak akan fana dan sebagainya. Jadi kalau perkataan yang menjadi pegangan kita, yang kita belajar dalam ilmu usuluddin, satu perkataan lah yang standard kita pakai ni, al-baqa. Cuma dalam huraian Ghazali ni you guna perkataan yang berbeza-beza, tapi maknanya satu dia, iaitu perkataan yang kita pakai hari ni, iaitu baqa. Allah Ta'ala bersifat baqa, kekal, tidak berakhir. Jadi nak beritahu bahawa perkara yang pentingnya, apa perkara tu, hakikat sebenarnya tu. Perkataan yang diguna pakai itu berbeza-beza. Ada macam Ghazali guna perkataan abadi. Perkataan je lain. Hakikat nak kabarnya tidak ada kesudahan, tidak ada pengakhiran. Jadi jangan kita fikir tak sama dengan hak kita ngaji usuluddin sebab 20 ini adalah penggunaan bahasa. Adapun yang penting ni apa hakikat pengertian hak nak diberitahu. Kalau sebelum ni Allah Ta'ala tu bersifat qidam. Bahasa yang dipakai macam-macam. Yang terdahulu, yang azali, perkataan berbeza. Tapi maknanya satu je. Iaitu Allah Ta'ala tu bersifat qidam. Yang ni pun sama juga. Zat Allah Ta'ala itu bersifat baqa, kekal. Tidak ada kesudahan, tidak ada pengakhiran. Tapi bahasa yang dipakai iaitu sentiasa ada tanpa akhir, abadi tanpa kesudahan. Perkataan berbeza-beza, tapi maksudnya satu, iaitu Allah Ta'ala bersifat baqa. Baik, kemudian maha berdiri sendiri tanpa henti. Ini terjemahan yang kurang comel sikit, perkataan yang dipakai itu. Tapi apa yang nak diberitahu, iaitu Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada apa juga pun. Zat Allah Ta'ala itu atas kewujudan dirinya itu tidak bergantung kepada sesiapa. Itu maksud yang disampaikan. Jadi kalau perkataan lain yang dipakai dalam ilmu usuluddin yang kita mengaji itu, iaitu qiyamuhu binafsi. Zat Tuhan itu, kewujudan Tuhan itu tidak berhajat kepada apa juga. Sentiasalah Allah Ta'ala itu bersifat maha kaya, tidak bergantung berhajat pada apa juga pun. Beza dengan makhluk, lawan bagi sifat tadilah. Bila sebut saja makhluk, ada permulaan, ada kesudahan, bergantung dengan yang lain. Dia tidak independen, dia tidak mandiri, dia berhajat kepada yang lain, berpaut kepada yang lain. Selalu ada tanpa jemu. Ini pun sama perkataan yang dipakai itu, hak dia guna tu perkataan ialah perkataan bahasa penggunaan kita ni, perkataan tu tak berapa molek, ada over sedap, itu. Tapi apa yang nak diberitahu, sebab dia ni diterjemah daripada Arab. Perkataan asal Arab yang digunakan pakai Ghazali itu jelas. Bila diterjemah kat Melayu ni, makna setengah penterjemah tu menggunakan perkataan yang kadang-kadang kurang baik sikit, gitu jelah. Tapi apa yang nak diberitahu, iaitu selalu ada tanpa jemu, yakni kewujudan Allah Ta'ala itu berterusan, sentiasa ada, dengan arti tidak berakhir lah, tidak berkesudahan. Dia sama makna dengan baqa. Baik. Kemudian kata Ghazali lagi, selalu dan sentiasa disifati dengan sifat keagungan. Yani diri Tuhan ini, zat Tuhan ini, dia bersifat dengan segala sifat keagungan. Diri Tuhan.
Sentiasalah dia bersifat dengan sifat keagungan. Dah berapa sifat dia itu, sifat keagungan dia itu, maka tidak terhadlah. Segala sifat keagungan itu memang sifat Tuhan. Cuma bila kita mengaji Usuluddin itu, maka dinyatakanlah beberapa sifat. Kalau sifat ma'ani itu 7 dan sebagainya. Itu adalah merupakan sebahagian yang perlu kita tahu, yang perlu kita faham. Kerana benda itu disebut dalam Al-Quran dan hadis dan diperincikan. Jadi kita kena detail sikit beberapa sifat tadi itu. Sedangkan hakikat sebenarnya, sifat kesempurnaan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada batasan dia, tak ada had. Jadi Imam Ghazali nak khabar kepada kita, yang perlu kita faham, yang perlu kita yakin tentang Allah Taala ni, diri Tuhan tu, zat Tuhan tu bukan sekadar diri dia saja, bukan sekadar dia ada saja, tapi dia bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Nak khabar gitu. Supaya lekat dalam kepala kita ni perkara-perkara yang disebutkan. Tidak terjejas dan berakhir kerana berlalunya waktu maupun sampainya ajal. Imam Ghazali nak beritahu bahawa zat Allah Subhanahu Wa Taala ini, diri Tuhan itu, dia ni sekalipun berlalu masa, ni sebuah kepada masa lah. Bila kait dengan makhluk ni, dia ada masa lah. Sebut makhluk je, dia kait dengan masa, dia kait dengan tempat. Itu memang ciri makhluk. Jadi kalau kita tengok dari angle makhluk ni bila masa berlalu kok, dia akan berlaku perubahan pada diri dia tu. Apa-apa saja makhluk mesti dia membabitkan masa dan dia membabitkan tempat, ruang tempat. Dia ada. Kewujudan makhluk tu memerlukan tempat, memerlukan ruang dan berkait dengan masa. Jadi Imam Ghazali nak beritahu supaya kita dapat beza perkara ni, supaya kita tidak tersasul, tidak terpengaruh dengan hukum alam. Hukum alam ni bila panjang masa kok, dia berubah. Air bila lama dah lalu duduk dalam gelas, dia bau lain. Lama dak cari duduk dalam botol ni, berbulan-bulan bertahun-tahun, jadi dia dah berubah keadaan, bau pun lain macam dah. Sama juga apa saja orang, bila lama dak lalu, kau tua dah. Orang sehat-sehat jadi kau dak kau. Orang mana segar-segar jadi dak segar mana dah. Kenderaan pun gitu juga. Lama masa sikit 2-3 tahun dia mulalah. Cak pun pudar dah. Condition keadaan dia pun lain dah. Mula-mula beli dak gegak, lepas tu dia berkacang dah. Bila makhluk ni sebut makhluk ni berlalu masa je berlaku perubahan lalu. Jadi Imam Ghazali nak beritahu tentang zat Allah ni supaya kita tidak terpengaruh dengan undang-undang tadi tu, dengan sistem kehidupan ni berlalu masa menyebabkan perubahan tadi tu. Maka dia katakan Allah Ta'ala tidak terjejah dan berakhir kerana berlalunya waktu. Maksud nak kabarnya Tuhan tidak sama dengan makhluk, bahasa mudah. Zat Tuhan tu tak macam gitu, tak macam makhluk yang lain. Iaitu dengan berlalunya masa, maka tidak ada apa-apa perubahan pada diri Tuhan tu, pada kesempurnaan dia tu. Biar kita ada kepahaman. Sebab kita ni kadang-kadang undang-undang akal kita, cara kita berfikir, kadang-kadang kita terlajak, terbawa-bawa. Akalan kita ni akhir sekali kita biasa dengan gaya berfikir itu, akhir sekali kita membabitkan banyak perkara. Macam otak kita ni, dalam kefahaman kita gitu dah. Lama je benda tu dah rosak lalu. Kurang harga, berubah lah. Itu dah jadi suatu kebiasaan dalam akal fikiran kita. Jadi Imam Ghazali dia nak menjelaskan kepada kita, jangan sampai fikiran kita tu mempengaruhi kita dalam mensifatkan Allah Ta'ala tu. Sehingga berlalunya masa ada perubahan. Seperti itulah yang dipaham oleh otak kita ni, akal kita selama ni. Apa saja berlalu masa, maka dia akan turun harga, maka dia akan rosak, dia akan pudar. Itu sistem undang-undang alam dalam fikiran kita. Jadi Imam Ghazali nak sekat apa-apa, maka dinyatakan perubahan masa dan sebagainya tidak merubah apa-apa pun bagi diri Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Imam Ghazali nak khabar.
Bahkan dialah yang awal, yakni zat Allah Ta'ala itulah yang awal dengan arti yang tidak ada permulaannya, yang akhir, yang tidak ada kesudahannya, iaitu yang kita sebut dalam perkataan lain baqa, qidam, baqa, yang zahir dan yang batin. Yang zahir seperti yang sudah dijelaskan dulu, iaitu nyata sekali tanda-tanda ketuhanan dia tu. Jangan kita faham Tuhan yang zahir tu Tuhan hok nampak cokoh. Tubik jolo cokoh tu, jangan faham macam tu. Nama-nama Allah Az-Zahir ini seperti yang dihuraikan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, termasuklah Al-Ghazali tu, iaitu dengan makna yang sangat nyata tanda-tanda ketuhanan dia tu, jelas dan terang tanda-tanda ketuhanan dia tu. Sehingga Al-Quran menyebut afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Apakah ada keraguan tentang Allah yang mencipta langit dan bumi? Pertanyaan yang sebenarnya bukan nak tahu jawapan. Pertanyaan nak menyatakan keheranan. Seterang ini, tanda yang terang, yang jelas, yang menunjukkan adanya Allah dan sifat-sifat kesempurnaannya, apakah kita nak ingkar? Maksudnya kalau kita ingkar tu pelik lah. Sedangkan tandanya jelas doa lalu, terang doa lalu. Itu maksud ayat. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh. Apakah ada keraguan tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi? Apakah ada keraguan? Nak kabarnya tak ada keraguan. Tak patut orang ragu pun. Kerana terlalu terang, terlalu jelas tanda-tanda ketuhanan dia tu. Tetapi ialah berlaku juga kekufuran, kerana ialah bila terang doa lalu ni jadi pinai pun dia tu. Terang doa lalu, jelas doa lalu, spotlight itu kuat doa lalu, jadi tak nampak sekarang pinai. Sedangkan kenyataan sebenarnya jelas terang je. Tapi jadi pinai tadi tak nampak. Ingkar, kufur kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Adapun yang batin, ni dua-dua ni nama wal awwalu wal akhiru, itu nama-nama Allah semua. Al awwal nama dia yang tidak ada permulaan, al akhiru yang tidak ada kesudahan, al zahiru yang zahir, al batin yang maha batin, itu juga nama dia. Jadi kalau yang zahir itu makna dia tanda-tanda ketuhanan itu jelas dan terang, maka yang batin itu apa pula? Yang batin yang sembunyi ni, batin maksudnya sembunyi, terselindung, tersembunyi. Maka al-batin itu adalah merujuk kepada hakikat diri Tuhan itu yang merupakan rahsia segala rahsia. Tak ada orang tahu hakikat di atas dunia ni. Tahu hakikat tu, tahu dengan arti kenal, yakin adanya hak tu, kita memang kita yakin. Tapi macam mana? Hak tu tak ada orang boleh siapa atas dunia ni. Itu maksud Allah Ta'ala al-batin. Hakikat sebenar dia itu tak ada orang dapat capai. Rahsia segala rahsia. Dah kita kenal pun, kita kenal hakikat tu, kenal lah tu. Sebab tu kata ulama usuluddin, al-ajzu anil idrak, idrak. Kita sampai satu tahap keyakinan kita rasa tak mampu dah nak kenal hakikat sebenar Tuhan. Kenal lah tu. Kenal lah tu. Tapi kalau berasa boleh lagi, dah habis jalan itu. Tapi sampai satu tahap memang tak mampu dah. Nak kabarnya kesempurnaan Allah Ta'ala yang tidak ada batasan, tak nak pergi, kita tak ada kemampuan nak menyelami kehebatan dia tu. Kenal lah tu. Hebat yang tak ada taranya, sempurna yang tak ada taranya. Bila kita faham gitu, boleh lah, cukup lah. Kata Usuluddin, al-ajzu anil idrak, idrak. Tak mampu dah nak kenal hakikat sebenar diri Tuhan tu, kita kenal tu, boleh tu, pegang. Itu maksudnya. Jadi inilah perkara-perkara kefahaman-kefahaman yang perlu kita faham tentang Tuhan, tentang diri Tuhan tu. Dah kita kenal dia, kenal atas dalil yang menunjukkan ada dia.
dalil yang menunjukkan kuasa dia, dalil yang menunjukkan sifat ilmu dia, kehendak dia. Dalil, kita faham atas dalil. Dan macam mana diri dia tu? Macam mana kudrat dia tu? Macam mana iradat dia? Tak dapat digambarkan, tak dapat dibayangkan hakikat sebenar. Tapi kita percaya dia ada. Sebab apa? Kan ada dalil yang menunjukkan ada. Dan macam mana kita percaya dia maha kuasa? Kan ada dalil yang menunjukkan kuasa. Tapi kuasa sebenar dia tu mana? Tak ada orang dapat selami. Kena faham gitu. Kena faham gitu. Ni bab tu kena mengaji usul dia biar kemah ni. Ni nak bawa jauh ni. Kalau salah pegang sini, dia balik ke lain lah. Macam kita WhatsApp alamat salah lah, nombor lain, dia pergi ke orang lah. Ni kena jaga. Bab akidah ni kena faham molek. Kefahaman kita tentang sifat-sifat Allah Ta'ala ni yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat tu. Bab akidah ni jangan faham, pegang betul-betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan pakailah akidah-akidah lain yang banyak syubhah, yang macam-macam lah itu. Kerana sudah ditetapkan Ahlussunnah wal Jamaah inilah merupakan pegangan majoriti umat Islam dengan erti alim ulama dia tu. Jangan tanya orang ramai, tanya orang kampung. Kalau orang kampung tu cerdik belaka boleh tahan. Dah kalau main 80% dah apa cerdik, tanya dia memanglah berat nan. Majoriti ni jangan tanya orang ramai. Tapi ada ke orang kita cerdik lebih dah lalu. Majoriti ni di kalangan alim ulama. Jangan tanya orang tak tahu kala. Tak tahu kala. Tanya orang yang berkeahlian bidang. Majoriti mereka ni macam mana? Macam tu. Jadi ternyata yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni sama ada jalur Asy'ariyah atau Maturidiyah, sejak dari dulu sampai sekarang Ahlussunnah wal Jamaah. Majoriti umat Islam yang pegang dalam bab akidah ni, mereka pegang kepada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, sama ada jalur Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Asy'ariyah Maturidiyah ni sebenarnya hampir-hampir sama, hanya dalam beberapa masalah saja mereka berbeza pandangan. Tapi keseluruhannya mereka mempunyai pegangan yang sama. Sedangkan dua mazhab ni timbul tempat yang lain-lain, jauh-jauh. Asy'ariyah timbul di Baghdad, Maturidiyah ni timbul di Bukhara, di Asia Tengah. Zaman dulu bukan dekat. Tetapi kenapa ajaran yang mereka ilmu yang mereka sampaikan, pegangan yang mereka nyatakan sama? Sebab apa? Kerana sekalipun duduk jauh-jauh, tapi sumber ilmu mereka tu akhir kali balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punca dia tu dia punca yang jelas, yang terang. Sebab tu Nabi kata, apabila timbulnya ikhtilaf di antara kamu, fa'alaikum bisawadil a'zam. Bila timbulnya ikhtilaf, perbezaan pandangan di antara kamu tu nak rujuk ke mana? Nabi, antara pedoman Nabi bila timbul ikhtilaf ni, pertama sekali as-sawadul a'zam, yakni yang menjadi pegangan majoriti umat Islam. Tapi jangan majoriti orang kampung kita. Kampung kita aja dia pakai lagi. Majoriti umat Islam seluruh dunia, alim ulama dia, dan sudah disahkan, diperakukan sampai sekarang bahawa yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni sampai sekarang ini diperakukan bahawa mereka adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Itu penomang Nabi beri. Jadi kalau nak canggah lah, nak langgar lah, bahawa yang pegang pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni itulah majoriti umat Islam sampai sekarang diperakukan. Zaman sekarang lebih mudah kerana orang boleh buat bancian. Zaman dulu payahlah, sebab kita duduk alat komunikasi payah. Zaman sekarang ni lebih mudah, dan ternyata memang result dia, natijah dia yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni, yang majoritinya adalah umat Islam hari ini ni, majoritinya pegang pada Ahlussunnah wal Jamaah. Ada akidah-akidah lain, tapi bukan akidah yang majoriti. Pegangan-pegangan yang dipegang oleh kelompok Syiah bukan tak ada. Ada kelompok-kelompok banyak di Iran, banyak ada sikit Pakistan, ada di Myanmar sikit. Tapi campur-campur tu dia bukan kelompok majoriti. Sama juga
pegangan akidah ikut jalur Salafi Wahabi ni gitu juga. Banyaklah di Saudi Arabia, banyaklah beberapa tempat tu, tapi dia bukan kelompok majoriti umat ni. Sampai sekarang. Ini fakta ni boleh diuji. Jadi Allah Ta'ala bersifat yang batin ini, yakni hakikat diri dia itu sangat sembunyi sehingga tak ada orang dapat mengenal hakikat. Kenapa? Kerana kesempurnaan yang tidak ada batas antaranya. Sampai kita dah tak mampu dah nak capai. Kerana kesempurnaan keagungan yang tidak ada taranya. Gitu. Kehebatan yang tak ada taranya. Sebab tu Nabi Musa bila dia minta nak tengok Allah Ta'ala, Rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah, tunjukkanlah di muka aku ni, aku nak tengok. Tuhan kata, lantarani, mudah nak tengok aku. Tapi Allah Ta'ala beri alternatif. Tapi tengoklah kepada fanzu ilal jabal, lihatlah kepada bukit, tempat yang akan kunyatakan rahsia ketuhananku. Bukan tengok di hakikat dia, hanya kenyataan baru. Bila Nabi Musa tengok saja kenyataan ketuhanan yang Allah Ta'ala zahirkan, sebahagian daripada kenyataan ketuhanan dia, bukan hakikat dia, tak mampu capai. Waktu pun Nabi Musa jatuh berdebing besang tak sekarang. Kerana tidak mampu nak menyelami rahsia ketuhanan Allah yang hebat, yang tidak ada taranya. Biar kita kena faham gitu. Kesempurnaan yang tidak ada taranya. Sehingga manusia ditakdirkan tak ada kemampuan untuk mencapainya benda tu. Tetapi di akhirat nanti, di akhirat Allah Ta'ala beri kelebihan ini. Orang yang beriman dapat mencapainya, dapat benda ni. Itulah yang dikatakan ru'yatullah, dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana keadaannya itu tidak ada, kita tak dapat membayangkan. Tetapi Allah Ta'ala menjanjikan bahawa di akhirat nanti orang yang beriman dapat melihat dirinya itu sebagai suatu anugerah dan merupakan nikmat yang paling besar sekali. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada itu. Sebab tu sebahagian ahli tasawuf kata, mereka ni kata kalau ada oleh orang lain pun tak apalah, tapi jangan sampai aku ni dihalang daripada melihat kepadamu. Sebab dia tahu itu nikmat besar sekali. Nikmat paling besar sekali melihat kepada diri Tuhan tu sendiri. Yang dunia ni tak ada orang mampu capai situ. Menurut satu pendapat tak ada seorang, walaupun Nabi Muhammad sendiri. Tapi ada pendapat yang kedua yang menyatakan ada seorang manusia je yang sudah mendapat benda tu di dunia ini. Satu-satunya dalam sepanjang sejarah sejarah manusia ni, sejak daripada Nabi Adam ni, sepanjang sejarah kemanusiaan ni, seorang saja yang pernah mencapai benda tu atas dunia ni, seorang je, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra Mi'raj. Itu saja atas pendapat yang kedua. Itu antara kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang ni kata Imam Ghazali, zat Tuhan itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, antaranya iaitu dia maha mengetahui, bersifat ilmu. Jadi Imam Ghazali sebut sikit-sikit tentang sifat. Tapi dalam fasa ni, prinsip pertama ni, Imam Ghazali nak beritahu tentang diri Tuhan tu. Dan kita biar kemah molek situ. Tentang perkara-perkara yang disebut tadi. Tuhan tu ada macam mana? Zat diri Tuhan tu ada yang tidak ada permulaannya, tidak ada kesudahannya, tidak menyerupai segala makhluknya, yang tidak berhajat bergantung pada apa jua pun. Tu sifat-sifat tu. Ni kena pegang kemah. Jadi kat Usuluddin, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bina wahdaniyah. Tu. Biar pegang kemah ni. Jangan kocang sini. Kalau ada orang cuba membayangkan Tuhan, ada hal-hal yang mempunyai kemiripan, keserupaan dengan Tuhan, tolong awal-awal lagi dah. Jangan pakai lah. Jangan pakai. Tuhan ada betih, ada mata, ada tangan, ada kaki, ada jari. Ini timbul hari ni, timbul hari ni. Jaga-jaga. Tapi masalahnya yang menyebabkan orang ramai mudah terpengaruh tu kerana slogan lah. Slogan gua ni. Pertama sekali slogan balik kepada Quran dan Sunnah. Balik kepada Quran Sunnah. Tengok Al-Quran ada sebut gini. Tu bocor orang ni. Ada ayat sebut gitu. Ada hadis sebut gitu. Pula-pula tu waktu kan cakap tu
Bukan mudah-mudah kok, berserban jubah juga. Tu satu hal lagi. Itu satu hal lagi. Maka sebab itu dalam perkara ni kena rujuk kepada alim ulama dalam memahami Al-Quran dan hadis tu. Sebab tu Nabi sebut. Memanglah ada Nabi sebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara, lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Sekiranya kamu pegang kepada dua perkara itu, mudah akan sesat selama-lamanya. Dah apa benda? Kitab Allah wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Tapi jangan macam hadis ni saja. Nabi tak khabar suti hadis ni je. Tapi orang kita, Nabi khabar 3-2 je. Kurang hadis. Dah pakar ni sudahlah. Kena tu. Ulama-ulama mengumpulkan hadis, ribuan hadis ni ulama kumpul. Bukan saja. Itu salah satu. Apa pula? Macam mana pula dengan hadis Nabi beritahu? Sesiapa yang Allah Taala panjangkan umur dia tu, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat banyak sekali ikhtilaf, percanggahan. Lalu apa pesan Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu pegang kepada sunnah tu. Sama tadi. Tapi Nabi tambah lagi, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sunnah yang ditunjukkan oleh khalifah-khalifah pengganti aku ni, selepas aku ni. Al-Mahdiyyin, siapa dia? Khalifah-khalifah pengganti Nabi yang diperakukan sebagai Al-Khulafa Ar-Rashidin. Mereka sepakat mengatakan ada 4 orang je. Majoriti pendapat mereka kata 4 orang yang diperakukan sebagai Al-Khulafa Ar-Rashidin. Al-Mahdiyyin ni, pengganti selepas aku ni yang disebut sebagai Ar-Rashidin Al-Mahdiyyin ni. Ulama-ulama menetapkan 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Cuma ada ulama memasukkan seorang lagi kerana ada ciri-ciri dia. Ciri-ciri Khulafa Ar-Rashidin ni, iaitu Umar ibn Abdul Aziz. Daripada dinasti Umayyah. Hal lain tidak diperakukan sebagai Al-Khulafa Ar-Rashidin ini atas nama ni. Itu satu hadis. Jadi Nabi pesan ke dia, Nabi pesan bukan saja pegang sunnah kuning, sahabat-sahabat yang aku tinggal ni mu kena ikut juga ni. Tu dia antaranya. Kemudian ada lagi lah pesan Nabi secara yang lebih khusus lagi. Jadi pedoman-pedoman ni bila kita kumpulkan, maka kita tahulah tempat nak rujuk ke mana. Jadi kalau kita rujuk pada Quran dan hadis saja, itu hanya yang diberitahu dalam satu hadis. Hadis-hadis lain berlambak lagi. Bila Nabi memberitahu tentang perpecahan umat ini, umat aku akan berpecah pada 73 puak. 73. Gak sikit. 73. Umat sebelum ni pecah juga. Orang Nasrani, Kristian 72 pecah. Orang Yahudi 71 pecah. Kau banyak. Maksud Yahudi, Kristian kau banyak. Akhirnya umat Islam 73, banyak lagi. Pecah. Dan Nabi kata semuanya finnar dan neraka belaka. Illa wahidah, saja. Bayangkan 73 tu saja pakai. Nak cari ke mana? 73. Cuma ulama berbeza pandangan. Umatku tadi tu, Nabi kata umatku berpecah 73 tu umat mana ni? Sama ada ummatul da'wah ataupun ummatul ijabah. Itu khilaf ulama. Kalau ummatul da'wah maksudnya seluruh manusia. Sebab seluruh manusia itu didakwah oleh para Nabi dan Rasul. Berarti seluruh manusia ni akan pecah-pecah 73. Rasa ringan sikit. Sebab masuk belaka dalam tu. Agama ni masuk agama yang kita anggap menyimpang lah. Agama ni jadi hak selamat ni luah sikit lah. Sebab masuk belaka tu manusia. Jadi kita boleh senarai belaka. Tapi ada ulama kata umat di sini ummatul ijabah, umat yang menerima seruan Nabi. Maksudnya yang terima seruan Nabi ini hanyalah umat Islam. Jadi kalau 73 daripada umat Islam, berat sekali.
Berat sekali kita. Berat sekali kita. Tapi Nabi beri pedoman. Seminit dulu apa? Pedoman apa benda? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa perjalanan aku, perjalanan hidup aku dan perjalanan sahabat-sahabat aku. Jadi Nabi tak beritahu kerana aku saja, tapi sahabat-sahabat yang aku tinggalkan ini menjadi pedoman juga. Maka sebab itulah minta maaf saya dah beritahu. Dulu satu ketika dulu saya nak beritahu benda contoh mudah. Satu ketika dulu mungkin era tu era semangat keislaman tinggi lah. Orang kita terlalu menyanjung tokoh daripada Iran masa tu. Namanya orang panggil Ayatullah Ruhullah Khomeini. Sehingga gambar dia tu terpampang di mana-mana. Sop-sop pula tu merata-rata dijulang. Tapi minta maaf lah saya nak beritahu. Kita pada saya dan juga mewakili lah orang yang ikut aliran Ahlussunnah wal Jamaah ni dari nak pakai mana. Tak apalah, kalau ada nak pakai silakanlah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tak pakai mana, sebab apa? Sebab apa? Nak khabar benda ni biar ada sebab. Jangan cakap kosong. Mesti ada. Tak apalah kalau orang nak sanjung dia, nak puja dia, Allah lah. Tapi kita nak khabar Ahlussunnah ada apa nak terima. Kata ada siapa? Banyak sebab. Saja nak khabar sebab. Sikap dia terhadap para sahabat. Sikap dia terhadap para sahabat. Sebab Nabi kata alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Satu. Aku tinggalkan 70 ni, ada 73 puak sejak selamat ma ana alaihi wa ashabi. Perjalanan aku dan pelanjang sahabat-sahabatku. Hadis lain Nabi sebut la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabat-sahabat aku. Berarti pedoman sahabat ni kuat dalam hadis Nabi. Tapi tokoh yang saya masukkan tadi itu kita rasa dah nak terima mana kerana sikap dia terhadap sahabat. Dia menolak sebahagian besar sahabat, hanya terima beberapa orang saja. Sayyidina Ali, kemudian Salman dan Miqdad dan adalah sikit. Hak lain-lain itu tidak diterima. Ditolak, ada yang difasikkan, ada yang dikafirkan. Kalau mana-mana yang ada kemampuan membaca kitab Arab, pergi ke Kedutaan Iran, dapatkan satu buku Jumhuriyah yang ditulis oleh pengarang tokoh Al-Khomeini, Jumhuriyah. Baca dalam tu, kalau tak baca pun cari terjemah ataupun cari orang pandai baca, suruh baca. Tengok apa kenyataan dia terhadap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dia kata la'anallahu sanamail al-Arab. Dia mendoakan mudah-mudahan Allah Ta'ala melaknat dua berhala orang Arab. Siapa yang dimasukkan dua berhala orang Arab? Abu Bakar dan Umar. Dah kita nak bakar kan? Nak bakar kan? Jadi kita tak bakar. Macam mana kedudukan serah kepada Allah lah. Kita tak payah kata banyak lah. Tapi bakar, dah dibakar. Ada orang nak bakar kok? Silakan. Tapi saya tak tanggungjawab lah. Kalau nak bakar buah tu ikut. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah kita akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.